Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni 12 hari bulan 2. Okey, terima kasih pada korang dah tengok video aku ni. Macam biasa, aku up video sebelum closing kita game week ke 20 25 25, yes 25. Kejap je, kita ada lebih kurang 13 lebih kurang game lagi. Aku rasa dah sampai ujung-ujung kan. Kita dah masuk 2022 pun, dah masuk bulan 2. So kita get ready untuk menghabiskan musim ni, iaitu musim EPL 21-22. Jadi tanpa buang masa lah, aku terus pada aku punya video. Macam biasa, aku up dulu aku punya point macam biasa. Okay, game week ke-24. Kalau kau tanya aku, jatuh. Okay, aku jatuh. Turun daripada dalam league, dalam Alasi League lebih kurang 116, aku naik turun kepada 123. Tapi sebelum game Liverpool dengan Leicester, sebelum Wolves dengan Arsenal tu, kalau kau tanya aku 133. Ya. Agak tak menarik untuk point untuk kedudukan sekarang. Okey, kedudukan sekarang. Aku masih dekat berada dalam keadaan kedudukan macam tu tau. Okey, aku kena fikir apa yang perlu aku buat untuk naikkan aku punya point. Dan satu benda yang aku nampak sekarang ni adalah jangan percaya pada forward. Itu je aku cakap. Okay, aku ada Jota. Okay, aku ada Jota, aku ada Bowen. Okay, dua player ni yang aku rasa agak menarik juga sebenarnya untuk diletakkan dalam diletakkan sebagai captain. Okay, aku satu lagi midfield aku Saka. Kemudian aku punya forward aku gunakan Kane, aku gunakan Watkins. Watkins tak berapa nak menjadi. Okay, Kane aku letak captain. Kecewa kau tanya aku, agak kecewa sebenarnya. Itu permainan yang Kane main. Wow. Memang pada aku agak menyesal sebenarnya meletakkan Kane sebagai captain. Okay, kemudian aku punya defend aku letak 5. Okay, iaitu Cancelo, Laporte, Arnold, Alexander Arnold. Kemudian White, satu lagi player aku adalah Reguilon. Okay, kalau aku tanya aku kecewa sebenarnya. Lagi-lagi Spurs punya game lah. Kalah dengan Southampton ya. Okay, kalah dengan Southampton. Walaupun ada jaringan 3 kekalahan 2-3 tu, pada aku ini player yang Spurs ada untuk, pada aku, kalau kau tanya aku lah, macam aku sebelum ni aku cakap, kenapalah Conte tu masuk ke Spurs. Dia hanya buat dalam transfer Januari ni, dia sendiri dah cakap 2 player transfer yang ada yang dirapat tu pun aku rasa tak cukup berbaloi sebenarnya untuk dia sebagai manager yang kita kenal, yang boleh katakan hot manager lah sebenarnya. Tapi kenapa ambil Spurs? Okay, kalau nak pilihan MU, dua pilihan pada aku, dua pilihan tu yang agak ada mesej masuk. Ni member aku ni. Yang tu, tak apa. Kita baikkan mesej tu. Okay, aku dapat up 2 pagi ni dan 3 pagi ni, tapi yalah, sibuk dengan kerja. Jadi ini peluang yang aku ada, okay, untuk up. Ini kedudukan sekarang 123. Aku berada kat situ lah. Okay, jadi aku kena fikir apa yang boleh. Dalam overall rank sendiri pun, kedudukan aku daripada 316, aku 267, aku turun kepada 334, 417. Come on me, come on. Okay, come on. Okay, kita balik kepada topik macam biasa, iaitu forecast aku sebelum ni, iaitu kalau ikutkan sebelum ni aku ada up 6 player macam biasa. Okay, antaranya lah, okay, antara yang kita tunjuk yang mana yang tak menjadi dulu, iaitu 4 player yang tak menjadi pada aku. Kane salah satunya yang betul-betul aku kecewa. Okay, Jimenez tu macam biasa tak menjadi juga kali ni. Game bertemu dengan Arsenal 1-0. Tapi yalah, kalau ikut home, Arsenal agak kental sebenarnya dekat home. Dan kalau ikut pada shoot,
dua player ni antara Kane dengan Jimenez, pada aku dua-dua pun agak menarik sebenarnya. Okay, dari segi on target lebih better sebenarnya Jimenez 2. Okay, kemudian dari segi aspek goal aku boleh kata Jimenez lagi agak bagus. Sorry, dari segi kipas lebih kepada Kane, dan dari segi aspek assist pun lebih kepada Kane. Okay, dua player ni pada aku lebih mengharapkan Kane sebenarnya, tapi tak guna betul. Okay, itu biasa, normal. Setiap pilihan kita agak-agak itu pilihan tu, itu adalah pilihan kita yang terbaik sebenarnya. Okay, jadi tak jadi, inilah kita tengoklah keputusan dia, result dia. Okay, kemudian dua player yang aku nak sebut kat sini selain daripada Jimenez dan Kane adalah Foden dengan Dick ni. Game bertemu Leeds di ni agak banyak bolos. Okay, kalau ikutkan biasa, kalau defend kena team yang kena bolos ni defend mesti out punya. Tapi disebabkan ada kad kuning satu, jadi agak rugi di situ. Okay, sorry, goal considered. Okay, ada 3 kat situ, jadi confirm dan itu satu tulanan tangan confirm. Okay, dari segi shoot kita macam biasa nampak player defend, kalau contoh ada shoot ada lebih daripada satu tu, itu dah kira bonus pada aku. Biasanya dia akan lebih fokus pada defend punya statistik. Okay, tapi aku lebih banyak fokus pada attacking punya statistik, sebab player-player yang defend ni selalunya yang aku harapkan adalah goal, assist. Yes, mana-mana manager pun rasa mesti mengharapkan tu. Okay, dari segi kipas, satu kipas dari segi aspek assist 0.6. Manakala kalau kau tengok pada Foden pula, game menang 2-0, tapi pada aku lebih menarik lagi Mahrez dengan De Bruyne. Okay, dua player yang aku rasa agak sesuai sebenarnya diletakkan dalam tim korang dalam beberapa game ni. Okay, aku tu terang dalam beberapa game ni boleh terima lagi. Okay, iaitu 3 point kat sini. Okay, nice sebenarnya kalau ikutkan 3 point, tapi kalau boleh kita nak lebih. Dan aku biasanya kalau contoh player-player yang aku letak sebagai point yang tak cantik ni, biasa ni bawah daripada 5. Okay, dari segi shoot kita boleh nampak situ one shoot je. Last shoot daripada segi on target tak ada. 0.2 aspek goal agak kurang juga. Dari segi kipas aku boleh katakan 3, agak menarik juga sebenarnya kipas tu. Okay, kemudian 0.49 aspek assist, lebih pada create peluang sebenarnya untuk player yang lain untuk gol lah sebenarnya. Kalau tak salah aku, De Bruyne 1 gol, kemudian Mahrez 1 gol. Okay, penalti Mahrez. Okay, jadi siapa yang ada Mahrez, siapa yang ada De Bruyne, pada aku agak untung sebenarnya. Okay, itu 4 player yang tak jadi. Okay, kita pergi kepada 2 player yang menjadi, iaitu Bowen dengan Jota. Yes, seperti biasa, aku ada Bowen, aku ada Jota. 2 player ni, satu jaringkan 1 gol, satu lagi player menjaringkan 2 gol. Jota, kalau aku letak captain, sebenarnya kalau ikutkan macam aku cakap lah, aku ada sebut sebelum ni punya video, Jota adalah pilihan aku selain daripada Kane, selain daripada De Bruyne. Tapi aku lebih nampak Kane sebenarnya pada awal-awal ni. Tapi bila jadi macam ni, benda tak expect, benda kita tak boleh nak jangka. Kalau aku jangka macam ni, memang point aku meletup lah kan. Okay, jadi kita tengok dari segi statistik, aku boleh katakan kedua-dua player ni agak menarik sebenarnya. 3 shoot untuk Jota paling tinggi pada aku, 2 shoot dengan 2 shoot on target pada Jota dan Bowen. Kemudian dari segi aspek goal, aku boleh katakan Jota agak padu sebenarnya. Okay, yelah, mungkin disebabkan kalau kau tanya aku pada game of course sebelum ni, Piala Afrika punya, okay, Mane dengan Salah terlibat dengan game-game Piala Afrika tu. Jadi penggunaan Klopp untuk Jota ni agak digunakan sepenuhnya, selain daripada Firmino, selain daripada Chamberlain kan. Okay, yang lain-lain player, agak pada aku ketiadaan dua tu agak menarik sebenarnya, iaitu memberi peluang kepada player lain untuk perform. Okay, dan perform tu akan meletakkan kedudukan mereka, akan datang punya kedudukan. Okay, seperti kalau tengok Luis Diaz pun bermain dalam game tu,
yes, pada aku agak menarik sebenarnya Luis Diaz ada dalam game. Okey, kemudian untuk dari segi kipas kita boleh nampak dua kipas, tapi dari segi aspek assist aku boleh nampak Bowen agak lagi menarik. Itu kena 6 player yang aku dah predict sebelum ni. Okey, jadi game week ke-23 dan game week ke-24 dan kita sekarang nak masuk game week ke-25. Sebelum aku start, aku rasa aku boleh ceritakan dulu prediction player minggu ni. Dan kita sebenarnya terlibat game week 24 ni terlibat dengan dua tim yang tak bermain, iaitu kau boleh nampak sini Arsenal dengan Chelsea tak main. Jadi kalau ikutkan dua-dua ni patut bermain dalam minggu ni, tapi mungkin disebabkan ada something yang mungkin kalau kau tanya aku reschedule balik daripada FPL. Kemudian kan double game yang ada kat sini iaitu Brighton dengan Man U. Kedua-dua tim ni terlibat dengan double game. Jadi agak mudah kurang sama ada nak memilih dua. Lagi-lagi aku nampak kat sini Man U punya game, Man U punya player agak ramai yang digunakan, tapi dari segi fantasi hub punya WhatsApp aku nampak ramai yang menolak sebenarnya mengambil player, meletakkan player Man U dalam tim diorang. Ramai lagi-lagi captain, iaitu ramai nak meletakkan Bruno. Okey, ramai juga nak meletakkan Ronaldo, tapi aku nampak kat sini Bruno ramai gila yang nak letakkan captain. Jadi mungkin menjadi okey, mungkin tak jadi. Jadi korang kena fikir. Tapi dari segi dua game ni, sekiranya kalau contoh ada nice, ada goal, ada ni, aku rasa agak untung sebenarnya. Okey, dua tim ni. Dari segi tim aku pula, aku ada Foster seorang. Okey, jadi aku nampak sini. Okey, kita cerita kejap lagi. Okey, kita cerita lagi sebab ada satu player yang antara dua Brighton dengan Man U ni aku ada pilih sebagai prediction aku. Okey, so kita masuk kepada prediction player kita. Okey, antaranya dua player ni aku dah sebut. Dua player defend. Okey, sorry. Dua player defend ni aku letak sebagai aku punya prediction. Harga yang aku boleh kata harga Robertson lagi tinggi lah berbanding dengan Koval. Tapi dari segi permainan Koval dalam beberapa game agak menarik. Okey. Perlawanan minggu ni dia akan bertemu dengan Leicester. Okey. Mungkin agak kental sikit, agak payah sikit sebenarnya untuk West Ham 6. Sebab kalau ikutkan dari segi permainan, aku boleh katakan bermain dekat away, bermain dekat Leicester punya tempat. Okey, dari segi kedudukan kita boleh nampak West Ham dalam kedudukan keempat dan Leicester sendiri dalam kedudukan ke-12. Agak jauh sebenarnya berbanding dengan musim lepas. West Ham pada aku musim ni agak menarik. Okey. Tapi aku harap jangan terjadi sekali lagi macam musim lepas yang West Ham tak jago. Leicester yang tersungkur betul-betul turun tangga ke-6 ke ke-5, aku tak ingat lah benda tu. Okey. Tapi aku boleh katakan antara Robertson dengan Koval, aku boleh katakan satu player Koval agak sesuai sebenarnya letak dalam tim korang. Ya, tapi dari segi game akan datang, sebab kita kena fikir juga game akan datang tau. Lagi-lagi game ke-26 yang kita tahu sebenarnya terlibat game-game yang double game. Okey, antaranya kalau kau tanya aku, kalau tengok West Ham sendiri tak terlibat dengan double game. Tapi kalau contoh Liverpool, aku boleh katakan dua game terlibat, iaitu Norwich dengan Leeds. Jadi antara dua ni aku boleh katakan Robertson lah. Okey, untuk akan datang punya aset. Dari segi aset akan datang kurang untung sebenarnya. Lagi-lagi game ke-26 yang boleh diletakkan sebagai mungkin boleh dijadikan sebagai triple captain, mungkin boleh dijadikan sebagai best boost. Yes, yang ini kita nak gunakan. Nasib baiklah kalau kau tanya aku game week ke-23 nyaris-nyaris aku nak gunakan best boost. Okey, harga yang agak tinggi sebenarnya untuk Robertson. Dan dari segi game 5 game sebelum ni aku boleh katakan agak bagus sebenarnya. Okey, 12, 11, 6. Jadi kalau bertemu dengan minggu ni, dia akan bertemu dengan Burnley. Yes, agak menarik sebenarnya untuk letakkan Robertson dalam tim korang. Okey, tapi kalau biasanya kalau aku nampak kat sini ramai meletakkan Alexander Arnold untuk sebagai korang punya tim. Okey, ada juga yang meletakkan tapi aku nampak Alexander Arnold lebih menyelah berbanding Robertson. Tapi kali ni aku meletakkan Robertson sebagai aku punya prediction dalam watchlist aku. Okey,
Last game bertemu dengan Leicester, aku boleh katakan macam biasa, defend biasalah, tak ada apa statistik. Tapi kalau kita tengok statistik untuk defend, kita akan nampak benda ni berbeza sebenarnya. Okey, dari segi kipas aku boleh katakan agak bagus sebenarnya. Dua pun daripada aku agak bagus sebenarnya untuk Robertson ni. Dan dari segi assist yang kurang sikit, 0.08. Jadi untuk bertemu minggu ni, aku boleh katakan player Liverpool agak sesuai diletakkan dalam tim korang. Cuma game week ke-20, game week ke-27, Liverpool akan rest, okey. Tak silap aku dengan Arsenal lah. Dua tim ni akan berehat, okey. Tapi berehat diorang mungkin ada game-game yang terlibat, game-game lain, game-game mungkin Piala FA ke yang aku dapat. Aku tak tengok lagi sebenarnya. Okay, tapi dua tim ni akan terlibat dengan free game, iaitu rest time. Okay. Selain daripada Arsenal Liverpool, aku nampak kat sini Chelsea dengan dengan satu lagi tim, aku lupa lah. Tapi kita abaikan. Okay. Kita abaikan tu. Jadi kita fokus pada yang ada sekarang ni. Okay, dua player defense yang aku dah sebut. Sekarang ni kita masuk kepada rasanya dua midfield yang aku letak kat sini adalah Son dan KDB. Dua yang player yang aku boleh katakan lebih menyelah sebenarnya KDB. Okay. Kalau tengok pada permulaan musim ni dia tak bermain, tapi dari segi point yang ada pada KDB sekarang, yes, agak menarik sebenarnya. Point yang boleh katakan kalau 5 statistik tu boleh katakan 4/5 aku boleh katakan agak bagus sebenarnya. 8, 2, 11, 8, 11 kita boleh nampak. Permainan aku boleh katakan 90 minit kebanyakannya. Okay. Aku nampak sini bila contoh KDB dimasukkan, okay, nampak Bernardo Silva akan kurang peranan dia kat sini. Foden pun nampak kurang peranan, tapi bila KDB adalah. Tapi kita cuma takut rotation yang dibuat oleh Pep antara manager yang sentiasa menggunakan rotation yang agak mengecewakan kita. Tiba-tiba je KDB lihat. Tapi dari segi game akan datang, aku boleh katakan yes, pada aku agak menarik. Hampir boleh katakan semuanya sampai game week ke-38 kita boleh nampak dia akan bermain. Man City akan bermain tanpa ada rest game, okay, rest time lah, okay, rest week, okay. Jadi kita boleh nampak kat sini agak sesuai sebenarnya. Man City akan minggu ni akan bertemu dengan Norwich, okay, dan kemudian lawan dengan Spurs, dan kemudian lawan game week ke-27 bertemu dengan Everton. Man U antara game week ke-28 ni kita boleh nampak kat sini, okay. Untuk Sun pula, permulaan yang baik sebenarnya dalam musim ni. Dan di tengah-tengah kita nampak Sun ada masalah injured. Bila contoh player ni injured, agak masalah pada Conte. Sebab aku nampak sini peranan Sun terlalu besar dalam Spurs. Game yang bertemu dengan Southampton, kekalahan yang baru-baru ni pun aku boleh katakan aku boleh bagi kredit pada Sun lah, yeah. Agak bagus sebenarnya Mamat ni. Tapi itulah aku cakap, pada mula-mula musim FPL musim 21 kita tak nampak kelibat Kane sendiri. Dan aku rasa kalau kau tanya aku, Spurs boleh tolong lepaskanlah Kane tu. Tak payah berfikir nak menerima aset yang macam ni pada aku. Pada awal-awalnya hari tu, kalau kau tanya aku, kalau Man City tak ambil pun tak ada masalah, ambil je lah, tak apa. Sebab kau ada Son, bro. Kau letak, kalau kau tanya aku lebih suka nampak Son tu berada dalam kedudukan forward, okay. Tak payah menggunakan player forward pada aku pun tak ada masalah. Sebab kita boleh nampak zaman-zaman sekarang, lagi-lagi modern football ni, kita boleh nampak yang ada false nine punya player. Kemudian ada tim yang tak menggunakan forward. Contohnya yang kita boleh nampak, okay, Man City betul-betul gila-gila nak ambilkan Kane masa tu. Tapi bila contoh nampak tarik tali kat situ, pada aku tak payah ambil lah Man City tak payah lah ambil Kane ni. Tak apalah. Better korang guna Jesus tu, better korang guna Bernardo Silva, better korang guna Foden. Kalau tak nak guna player macam ni pun korang letak dalam sebagai midfield pun tak ada masalah.
Yang kita tahu Ferran Torres pun dah pergi ke Barcelona. Jadi Man City tak perlu risau pada aku sebenarnya menggunakan player yang ada. Macam tim-tim lain ada sebenarnya kelebihan masing-masing. Macam Liverpool pun lebih banyak fokus pada 3 attacking. Seperti biasa macam kita nampak sebelum ni Mane, Salah, Firmino. Tapi sekarang ini kita nampak ada beberapa player yang boleh digunakan, macam Chamberlain tu, kemudian macam Luis Diaz, kemudian Jota, 3 player. Aku rasa untuk asset Liverpool pada aku agak bagus sebenarnya. Tu macam aku cakap sebelum ni, kedudukan kelebihan yang ada pada setiap game tu, team tu pada aku berbeza tau. Okey. Kita boleh nampak Chelsea dengan strongnya bahagian defend. Okey, dari segi attacking bermasalah sikit. Kalau kau tanya aku, last yang aku rasa forward yang agak bagus sebenarnya Drogba lah. Okey, dalam team Chelsea. Kemudian dari segi Arsenal pula kita boleh nampak dari segi defend, midfield yang kurang padaku. Untuk attacking pun kurang. Masih lagi aku boleh katakan defend yang agak bagus. Tapi dari segi tag team untuk Arsenal aku rasa nice. Okay. Walaupun menang dengan 1-0 macam tu, tapi aku rasa nampak ada persepahaman antara player masing-masing dalam Arsenal. Okay. Itu untuk 4 player. Yang kita boleh nampak Sun sekarang adalah satu asset yang aku rasa aku boleh katakan prediction aku minggu ni. Dan aku nak tengok sejauh mana Sun boleh bertemu dengan Wolf. Sebab kita tahu Wolf antara player team yang permainan, kalau kau tanya aku untuk game-game yang besar, tim-tim yang besar dia bertemu, kebanyakannya kalah pun tak besar 1-0, menang pun tak besar 1-0, 2-1. Kita boleh nampak sini. Okey. Agak orang kata advantage juga sebenarnya pada advantage pula pada Spurs sebenarnya, sebab bermain dengan Wolf ni dekat home. Okey, jadi minggu ni dia akan bertemu dengan Wolf lah. Okey, jadi kita tunggu sama ada sejauh mana dia boleh fight dengan team Wolf ni. Okey, untuk Liverpool pula aku boleh katakan minggu ni bertemu dengan Norwich. Yes, kalau kau tanya aku, last game pertemuan antara dua ni adalah kemenangan Man City yang agak besar 5-0. Jadi sebelum tu pun ada perlawanan antara Norwich dengan Man City 5-0. Adakah kemungkinan minggu ni juga akan terjadi sekali lagi kemenangan yang agak besar? Jadi kalau kau tanya aku, untuk tim aku sendiri, aku ada Cancelo, aku ada Laporte. Dua player yang aku rasa aku guna untuk selepas game week 23 aku dah guna wildcard. Jadi kita boleh nampak kat sini pilihan aku yang agak bagus, okey, buat masa ni. Tapi dari segi attacking, mungkin aku menggunakan satu lagi player yang boleh dibawa ke dalam aku punya team. Sebab aku ada 2 free transfer, jadi aku boleh guna mana yang aku rasa yang better aku bawa. Macam aku cakap, untuk confirm aku bawa keluar ke Kane. Okey, sebab aku rasa aku tak boleh percaya sangat pada forward sekarang ni. Okay, aku boleh kata musim ni jangan percaya pada forward. Sebab aku nampak kat sini forward tak guna langsung. Okay, bukan nak kata tak guna langsung lah, tapi sebenarnya kalau macam Broja tu agak bagus sebenarnya. Edward yang Crystal Palace tu pun agak bagus juga. Tapi aku rasa better ambil player-player yang forward yang agak harga yang agak murah dan berbaloi. Macam Dennis pada aku agak bagus. Okay, tapi bila contoh kita buang pula player ni, jadi pula itu aku cakap, kita tak boleh nak expect, kita tak boleh nak ni orang kata teka tepat lah sebenarnya. Okay, dan kalau contoh kau orang teka tepat, aku teka tepat, wow, seronok lah, point cantik lah. Aku rasa mau dalam satu musim tu mau 4,000 5,000 point. Okay, jadi guys, 4 player. Okay, sekarang kita masuk player yang kelima, iaitu midfield. Yang ini aku antara player yang aku nak tengok sangat. Okay, sebab aku ada sebut dengan member aku baru-baru ni, sebab kita orang WhatsApp. Okay, dia katakan dia meletakkan 3 player Newcastle. Antaranya lah yang aku nampak 3 player transfer yang dibawa masa tu, iaitu mana, okay, Newcastle 3 player yang Newcastle yang setahu aku, yang seingat aku lah. Okay, satu adalah dibawa Trippier. Okay,
Satu player lagi dia bawa masuk Shelby, John Shelby okay. Kemudian dia bawa satu lagi player tu Saint Maximin, okay. Dia bertanya dengan aku, antara player-player tiga ni mana yang aku rasa better aku bawa keluar. Tiga player ni aku cakap pada dia Shelby antara player yang patut dibawa keluar, tapi digantikan dengan siapa masa tu aku tak ingat. Bukan player Newcastle, tapi satu player lagi, okay, Willock. Player Newcastle lah satu, Willock. Tapi kalau segi point, Willock masa game week ke-23 tu kita boleh nampak hanya 2 point. Tapi yang menjadi adalah Fraser. Lama Mamak ni dah tak orang kata tak gol, tapi aku lebih suka Mamak ni aku betul-betul perhatikan Mamak ni masa dia bermain dekat Bournemouth tau. Antara player yang kecil je badan dia dengan Bowen lebih kurang je kalau ikut kan. Jadi sekali untuk game week ke-24 ni aku boleh katakan Fraser adalah pilihan aku untuk midfield. Jadi kalau ikutkan point dia, bukan aku nak cakap bila confirm jadi okay point cantik minggu ni kita letak, tak ada. Tapi aku melihat dia sebagai dalam watch list aku, dan aku nak tengok sejauh mana Newcastle punya permainan. Lagi-lagi bila kita tahu sumber dana yang agak besar, pemilik Newcastle pun agak besar, agak kaya. Jadi tak ada masalah untuk dia melabur lebih daripada tu. Player-player yang dia beli pun macam Wood tu pada aku agak bagus sebenarnya daripada beli. Dari segi kipas pertemuan dengan Everton sebelum ni, kita boleh nampak statistik kat sini, 4 shoot, 1 on target, lepas tu 0.59 expect goal. Dari segi kipas kita boleh nampak 0.19 expect assist. 1 on target, 1 on target saja dah dapat jaringkan gol. Dan aku boleh nampak kat sini kedudukan Fraser tu agak menarik sebenarnya, okay, iaitu dia main dekat sebelah kanan midfield. Dan kita boleh tahu Trippier tu bermain kanan defend. Jadi kita boleh nampak kedua-dua ni bergabung tau. Iaitu yang kita kena tengok. Macam West Ham sekarang lah, kedudukan West Ham. Player yang pair dia di hadapan tu agak menarik sebenarnya. Macam contohlah macam Kaufal, Bowen dengan Antonio, antara tiga player yang boleh katakan kedudukan yang agak bagus. Okay, macam Cresswell pun boleh bagus, boleh kata. Kita kena tengok juga. Pada aku nak tengok juga player di belakang di hadapan dia. Mungkin kalau kau tanya aku, Fraser untuk minggu yang bertemu dengan Everton tu, aku boleh katakan yes, Trippier salah satu main utama sebenarnya untuk Fraser jadikan gol kalau tanya aku. Dan banyak attack yang digunakan oleh Trippier tu untuk dibawa ke depan, okay? Dan inilah hasilnya Fraser dalam minggu game week ke-23. Jadi untuk perlawanan yang akan datang, kita boleh katakan game week minggu ni dia akan bertemu Aston Villa. Yes, main dekat home. Kita nak tengok sejauh mana Newcastle boleh pergi untuk musim ni. Dan kalau ikut kedudukan dia sekarang dalam table, aku boleh katakan 17, kedudukan ke-17 daripada tak salah aku 19 masa tu. Dan Norwich jatuh kali ni ke 18. Dari segi point aku boleh katakan masih lagi dekat. Okey. Jadi lawan Aston Villa minggu ni, Aston Villa pula kedudukan dia dalam table kita boleh nampak nombor 11. Berusaha juga mengejar ke tangga yang top. Okey. Sebenarnya jauh. Okey, jauh. Sebab Man City dengan Liverpool pun aku boleh katakan jauh juga, lebih kurang 9 point. Liverpool sendiri ada satu game free, okay, satu game pending, postpone. Jadi kat sini boleh katakan kalau contoh sekiranya Liverpool menang pun masih lagi tak dapat nak kejar Man City dalam point yang ada sekarang. Okay, iaitu kita nampak. Dan sekali lagi aku cakap Fraser adalah pilihan aku minggu ni untuk jadi Man City punya untuk midfield punya player. Jadi kita masuk kepada player forward. Satu saja player forward minggu ni, iaitu Mope. Aku meletakkan juga satu player Brighton ataupun Man U, tapi aku lebih memilihkan Mope sebagai pilihan aku. Dari segi statistik game week, dari segi game week 5 game week aku boleh katakan agak bagus sebenarnya. 3/2. Aku boleh katakan Mope adalah satu pilihan yang agak bagus. Permainan aku boleh kata minggu ni game week ke-23
rest sekali ikutkan dia bertemu dengan Chelsea. Jadi kita fokus pada akan datang punya player, akan datang punya team dia bertemu, iaitu Watford dengan Man U. Minggu ni dia bermain double game. Okay, dua team iaitu Brighton dengan Man U. Dua team ni pada aku mudah sebenarnya. Kalau contoh meletup point, aku boleh katakan 2 player 3 player kalau sekiranya korang ada, yes, confirm meletup point dia. Dengan contoh macam aku cakap tadi lah, kalau ada Mope ni macam ada goal, ada assist, nice sebenarnya. Okay, ini antara 6 player yang aku dah sebut. Jadi mungkin ada pilihan korang yang lain sebenarnya, lebih daripada pandangan korang lah. Ini pandangan aku, sebab ini bukannya player yang betul-betul berada dalam tim aku. Kalau ikutkan semua tak ada dalam tim aku, tapi aku tengah berkira-kira. Aku nak letak satu player midfield dan satu player forward. Mungkin Mope ni adalah sebagai pilihan aku untuk game week ke-23. Dan kalau ikutkan kedudukan yang fixture akan datang, aku boleh katakan korang boleh nampak sini untuk game week 26. Sekarang ni kita nak masuk ke game week 25. Adakah berbaloi sekiranya korang meletakkan player tu untuk akan datang? Contohnya macam aku ada 2 free transfer. Siapa pilihan player yang aku boleh bawa ke depan? Contohnya kalau aku cakap Mope dengan Salah. Okay, Salah kita tahu Liverpool terlibat dengan 2 game lagi tu, Norwich dengan Leeds. Kemudian Brighton pula tak ada terlibat dengan mana-mana tim. Okay, jadi kita kena ambil kira bab tu. Dari segi player yang aku ada sekarang, aku boleh katakan aku ada Sanchez. Jadi Brighton hanya satu game je, game week ke-26. Kemudian aku ada Foster Watford. Okay, Watford terlibat dengan 2 game, Aston Villa dengan Crystal Palace. Boleh diguna pakai. Dalam tim aku tak ada Aston Villa punya tim. Oh, ada satu. Ada satu, Watkins. Kemudian player Arsenal aku ada 2, iaitu White dengan Daka. Yes, agak sesuai. 2 ada 3 player. Alexander dengan Jota aku ada 2 player Liverpool, jadi dah 5 player. Cancelo dengan Laporte antara player yang tak terlibat dengan game week 26, double game, jadi agak rugi kat situ. Reguilon dengan Kane. Reguilon dengan Kane terlibat Man City punya game dengan Burnley punya game. Rafinha Leeds United terlibat dengan Man U dengan Liverpool punya game. Bowen pula terlibat. West Ham tak terlibat. Okay. Leicester pun tak terlibat. Aku ada Mendelson. Watkins, kalau ikutkan Aston Villa bertemu dengan satu game saja. Dennis Watford terlibat dengan double game. Okay. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 player aku terlibat dengan double game. Jadi pilihan aku akan datang iaitu 2 transfer yang aku ada sekarang ni, mungkin aku akan guna pakai untuk mencari player yang bermain game week ke-26 untuk double game. Jadi kena fikir tu. Okay, aku fikir ke situ. Okay, jadi mungkin pilihan aku berbeza dengan korang. Okay, mungkin ramai yang letakkan KDB, tapi aku rasa sekali lagi aku nak bawa masuk Salah. Tapi kita tunggu besok minggu game week ke-25 ni. Kita closing pukul 7 saat aku. Yep. Okay, tengok minggu ni, hari ni lebih kurang 19 pukul 7 lah. Okay, 7 petang. Jadi kita kembali normal balik. 8.30 kita ada game. Yes, aku rindu gila lah closing macam ni. Okay, sebenarnya. Okay guys, sekali lagi aku tunjuk pada korang, inilah game, inilah antara player yang aku predict minggu ni. Jadi mungkin korang ada pilihan lain, komen kat bawah. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada korang dah subscribe aku punya channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan ada yang komen bagi pendapat, yes, aku terima. Mungkin kita perlu perbaiki. Macam aku terang, aku cakap aku baru lagi dalam saluran ni. Okay, dan dalam program macam ni. Jadi kalau kau tanya aku lebih suka nak mendengar pendapat kawan-kawan. Okay, mungkin ada berbeza dengan
pendapat aku sendiri, okay, mungkin pendapat korang boleh diguna pakai untuk musim yang akan datang. Jadi kita akan perbaiki semua benda tu. By the way, thank you. Okay, sekali lagi minta maaf hari ni aku lewat sikit nak up benda ni. Okay, kita ada game yang akan datang. Okay, lupa aku nak beritahu, untuk game week ke-25 kita untuk Piala Super kita dah close untuk game week 24. Top 1 sampai top 128 lebih kurang macam tu. Terlibat tim yang terlibat 128. Okay, jadi first sampai 128 adalah terlibat dengan Piala Super, dan kita insyaAllah kalau tak ada apa hari ni aku up juga beberapa info untuk Piala Super. Kemudian untuk ML22 kejap lagi pun aku up macam biasa. Aku rasa macam tak apa, kita tunggu dalam Facebook. Okay guys, kita jumpa dalam next video, next live. Macam biasa aku akan live macam biasa sebelum pukul 7. Kita jumpa dalam live ala 6. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum bro. Okay, me.